Kita teruskan ke bahagian keempat, prosedur penyediaan garam larut kategori anak. Okey, jadi selepas kita tahu bahan-bahan untuk penyediaan garam tadi, barulah kita boleh buat prosedur. Kalau kita tidak tahu bahan apa yang kita mau guna, macam mana kita mau buat prosedur? Okey, jadi untuk prosedur penyediaan garam, kita tadi ada 3 jenis garam. Jadi kita mulakan dengan garam larut kategori anak, iaitu amonium, natrium dengan kalium. Untuk garam larut anak ini, dia ada 2 peringkat. Peringkat pertama pentetratan, peringkat 2 cikgu bagi tips Hypokenfly dangerous. Setiap huruf depannya tu mewakili actionnya. Jadi H mewakili heat, iaitu panaskan. C mewakili cool, kita sejukkan. F filter, turas. D dry, keringkan. Untuk garam larut selain anak. Tipsnya Miss Farah Hypokenfly dangerous. M mewakili mix. Kita akan campurkan 2 bahan tindak balas. Sebelum campurkan tu kita mestilah sukat dan tuangkan. S sama macam tadi. Stir. Kita kacaukan. F filter. HC sama. Kita akan ada rinse nanti. Di mana rinse? Di bahagian garam tak larut. Jadi untuk garam tak larut, prosedurnya pendek sedikit berbanding garam larut. So untuk garam tak larut ni, dia adalah gabungan garam larut dicampurkan dengan garam larut. Bila kita campurkan sahaja 2 garam larut itu, automatik mendakan akan terbentuk. Jadi di situ kita tidak perlu lagi panaskan dan sejukkan. Tipsnya adalah Miss Farah really dangerous. Lepas kita campur, kita kacau, automatik mendakan akan terbentuk. Bila mendakan terbentuk, kita terus filter, rinse dan drykan dia. Sebab tu dia punya prosedurnya pendek sedikit berbanding garam larut. Untuk prosedur eksperimen, biasakan tips ABC. A mewakili action, mulakan ayat dengan action. Contohnya masukkan, tambahkan, campurkan, panaskan. Tips yang cikgu dapat hari itu daripada pemeriksa, dia kata masukkan itu untuk bekas yang masih kosong. Bila bekas itu sudah ada sesuatu dalamnya, kita akan tulis tambahkan. Ataupun campurkan. Action yang pertama, yang kedua kita tuliskan apa bahannya. Dalam bahan ini, kita perlu ada kemolaran dengan isi padu. Kita perlu letak kemolaran, kalau ada kemolarannya, isi padunya ataupun jisimnya. Biasanya isi padu ini dia bergantung dengan bekas yang kita gunakan. Kalau kita gunakan bikar, kita akan gunakan berisi padu 50 hingga 150 ataupun sehingga 200. Kalau kita gunakan tabung uji ataupun tabung didih, itu untuk kuantiti yang sedikit. Contohnya 2 cm padu sehingga 10 cm padu. Kelalangkon dia lebih kurang macam bikar, dia punya isi padu yang kita gunakan. Jadi itulah kita punya VIN ini bergantung kepada bekas yang kita gunakan. Jadi B yang kedua kita lepas sebut action, kita perlu sebut bahan yang mengandungi kemolaran dan isi padu ataupun sukatannya. C mewakili container. Bekas yang kita gunakan. Macam tadi cikgu sebutlah. Kita guna bikar kah, kelalangkon kah, tabung uji ataupun tabung didih. Bergantung kepada isi padu yang akan kita gunakan. Kalau sedikit guna tabung uji. Jadi itu tips untuk kamu menulis prosedur. Ada dalam satu ayat tu, ada action, ada bahan, ada container. Proses penyediaan garam larut. Kategori anak. Tadi sudah cikgu beritahu, yang pertama adalah
pentitratan antara asid dan alkali. Okey, sebelum ni kita suruh belajar prosedur kan. Untuk menghasilkan garam anak, dia adalah proses pentitratan. Proses penetralan, kaedah pentitratan. Jadi dia melibatkan asid dengan alkali. Okey, selepas kita buat pentitratan, barulah kita akan heat, cool, filter dan dry. Okey, contoh tadi, kita mau sediakan NaCl, kan? Jadi, kita akan ceraikan si Na dengan si Cl, tambah H dan tambah OH. Terhasillah garam NaCl dan air. Okey. Jadi kita tahu sudah sini, untuk menghasilkan NaCl, bahan-bahan yang kita akan titrat adalah alkalinya natrium hidroksida dan asidnya adalah asid hidroklorik. Okey. Jadi, kita akan gunakan maklumat yang sudah kita jumpa ini dalam prosedur. Jadi, pentitratan asid dan alkali, okey, mungkin kita sudah buat kan? Okey, tahun lepas tak silap. Okey, jadi kita sudah buat tahun lepas. Okey, di dalam ni kita isi apa? Di dalam kelalangkon kita akan letakkan alkali yang dicampurkan dengan beberapa titis larutan phenolphthalein. Okey, dia akan berwarna pink. Penunjuk phenolphthalein dalam alkali akan berwarna merah jambu. Okey, di buret kita ini kita akan letakkan asid. Okey. Ini kalau daripada buku teks. Kita ada kaki retort. Okey, lepas tu kita akan letakkan kita punya asid tadi, kita gunakan NaOH. Kita gunakan NaOH sini. Di sini kita akan gunakan HCl. Okey. Jadi, apa yang kita buat? Okey, kita akan buka dia punya aliran asid ini perlahan-lahan ke dalam kelalangkon. Okey, sambil itu kita akan goncangkan perlahan-lahan supaya pentitratan itu sekatap. Okey, bila kita tambah lama-lama, okey, warna merah jambu larutan tu akan menghilang. Kita akan stop masukkan asid tadi. Okey, dan kita akan kira berapa banyak asid yang kita gunakan. Sebelum kita buat, kita kena ambil bacaan sebelum dan bacaan selepas. Baru kita tahu berapa banyak asid yang kita gunakan untuk proses pentitratan tersebut. Okey. Jadi lepas dia sudah neutral, maksudnya garam itu sudah terhasil. NaCl sudah terhasil. Okey, jadi kita tengoklah dia punya cara penulisannya. Okey, yang betul mengikut buku teks. Okey, jadi untuk pentitratan, apa tadi kita buat? Okey, kita sukat berapa? 25 cm padu larutan natrium hidroksida. Di mana menggunakan pipet dan tuang ke dalam kelalangkon. Okey, yang kedua actionnya, tambahkan beberapa titik larutan phenolphthalein ke dalam larutan NaOH dan goncangkan. Okey, yang ketiga, isikan buret dengan larutan HCl 1.0 mol per desimeter padu. Okey, nampak sini bahan ini dia ada kepekatan dan isi padu. Di sini ada isi padu, di sini ada kepekatan. Okey, ke mana kita letak? Ke dalam buret. Okey, lepas tu kita akan rekod bacaan awal buret. Okey, nampak? Okey, actionnya, bahannya ataupun tindakannya, kontainernya. Okey, alirkan larutan HCl 1.0 mol per desimeter padu perlahan-lahan ke dalam kon sambil membesarkan kelalangkon. Hentikan aliran larutan HCl apabila larutan dalam kelalangkon bertukar dari warna merah jambu kepada tidak berwarna. Okey, rekod bacaan akhir dan hitung isi padu asid yang digunakan. Okey, biasanya untuk pentitratan ini kita akan ulang 3 kali supaya kita akan dapat bacaan yang tepat. Okey? Okey, selepas pentitratan kita akan pergi ke langkah kedua. Okey, apa langkah kedua? Kita punya tips tu lah. Okey, Hippocane fly dangerous.
kita akan heat. Apa yang kita akan heat? Kita panaskan apa? Yang tadi itulah hasil penetralan tadi itu kita akan panaskan dia sehingga tepuk menggunakan mangkok pijar. C, kita akan sejukkan larutan tepung tadi sehingga hablur garam terbentuk. Okey. F, filter. Turaskan kandungan mangkok pijar menggunakan kertas turas. Kita akan keringkan hablur garam dengan menekan ia di antara dua kertas turas. Siaplah sudah untuk penyediaan garam larut kategori anak. Okey, ingat dia ada dua langkah. Satu pentitratan, satu lagi heat, cool, filter, dry. Okey, tamat bahagian keempat. Kita akan jumpa di bahagian kelima.